Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Saat ini Johor Darul Takzim masih kosong, Selangor masih kosong, tapi nampak gayanya Selangor yang banyak menyerang saudara. Saudara Zamari LC, saudara Mustafa Ilyas, begitu juga saudara Syahar Ibrahim. Saya tengok juga kat TV itu ada, tapi nampaknya Selangor yang banyak menyerang. Saudara Zamari LC. Begitu juga saudara Zizi Muhammad dan saudara Abdul Razak Sabtu. Saudara Wayamaus, Idir. Terima kasih hadir bersama ni apa Sengkang. Sengkang yang mana saudara? Saudara Ismail Ali, apa khabar? Saudara Muhammad Khairul Kamarudin. Saudara Syah Ibrahim, terima kasih sahabat malam menemani saya. Saudara Muhammad Yusof Ali. Rina AZ, Haji Azhar, Abdul Manak, apa khabar Tuan Haji? Masih lagi kosong-kosong Selangor JDT dengan Selangor dengan JDT Johor ya. Saudara Raja Kamal Raja Baizan, apa khabar aku? Orang Sengah Petani. Moga sehat. Saudara Ibrahim Cik Muda, Ahmad Map, Umi Kalsum, apa khabar puan? Yuhasri, Azrul Jalil, Awang Yusof, salam dari Tanah Merah di Kelantan. Itu juga saudara Saidi Idrus, Hamzah Abdullah, Puan Rubidin bersama dengan pasangannya. Doa saya anda bahagia. Bin Haji Arsyad. Itu juga dengan Puan Halimah Hashim. Selamat berjuang. Kasim Selamat. Saudara Hamidah, Puan Hamidah Kamat. Betul. Rumah siap pahat berbunyi. Begitulah. Razil Razali, Tija, Azizul Mak Yusof. Iaitu dari bangsa Saudara Azizul. Saudara Azizul Muhammad Yusof dari bangsa Kuala Lumpur. Rozi Johari. Begitu juga dengan teman-teman di TikTok. Nampaknya mereka sibuk melayani perjuangan sekarang ni di tengah padang bola antara Selangor dan Johor Darul Takzim. Tak tahu yang mana satu. Ada yang berdebar, ada yang tidak berdebar, ada yang melihat saja-saja. Begitulah keadaan saya. Bola itu satu, yang berebutnya ramai. Ya, saudara Muhammad Asri Dir daripada Kuantan. Apa khabar saudara? Sevensky Brutals. Saudara Muhammad Zaki, Puan Siti Zubaidah, Muhammad Naifah dari Taiping Perak. Cik, apa khabar Cik? Zulaimi Abdullah, Yusuf Salbi, S. Ab Hakim Jaafar, Zulkifli Rohani, Saudara Zul, Saudara Washarudin, Saudara Sat Piut, Rosli Yunus di Instagram. Jangan lupa saudara, sama ada di Facebook maupun di Instagram dan juga di TikTok. TikTok ni adalah anak-anak muda, tentulah mereka sedang sibuk melayani atau melayari perjuangan antara Johor Darul Takzim dan Selangor. Baik saudara, hidup perlu diteruskan. Saya harus memberi laporan apa yang berlaku pada negara kita. Saat ini, hari Sabtu, saudara, tanggal 26 November. Hari yang ke-983. Negara kita masih lagi dijengah oleh virus corona. Hari ini 26 November, saudara, hari Sabtu. 983 hari. Dan menurut laporan saudara Jamil Idris, minta jasa baik kawan-kawan semua tolong share. Terima kasih saudara SL Service Absorber ya saudara. Dan laporan saudara Jamil bersama dengan Rio, semalam rupanya jangkitan meningkat daripada 2,877 kepada 3,024 warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona, menjadikan jumlah jangkitan keseluruhannya secara kumulatif saudara 4,981,374 jangkitan. Sebab itu saya sering mengingatkan anda, berhati-hati, jaga kesihatan. Bagaimanapun dalam keadaan begini, pastikan ada penjarakan sosial. Besok mungkin ada majlis perkahwinan. Saya hari ini ada jemputan tapi malangnya tak dapat lah. Kalau saya menghadiri jemputan perkahwinan, tak ada pula live kita malam ni saudara. Dan dapatan saya terdapat sejumlah 6 buah negeri yang meningkat lagi saudara, sementara 10 negeri susut. Ke-6 negeri itu adalah 6 negeri saudara, di mana wilayah persekutuan nampak gayanya masih lagi di tangga 223 jangkitan. Selangor saudara masih meningkat, tinggi balik saudara. Daripada 701 kemarin, naik kepada 1,069 jangkitan. Begitu juga di Sabah. Sabah 266 jangkitan. Melaka 268 jangkitan. Saudara,
Di Sarawak, susut sedikit kepada 145 jangkitan. Di Kedah 125. Kelantan, yang mengherankan saya, Kelantan masih lagi ada jangkitan mengatasi 100, iaitu 114. Pahang juga, saudara, 102 jangkitan. Pulau Pinang, 178, memang tak ceroy. Di Perak, 132 jangkitan. Negeri Sembilan, 106 jangkitan. Dan Putrajaya, 140 jangkitan. Jadi itulah, saudara, 12 negeri yang mendapat jangkitan lebih daripada 100. Lain-lain negeri nampaknya di bawah 100. Sebab itu saya katakan kepada saudara, jaga kesihatan kita, jaga kebersihan kita sewajarnya, saudara. Kita menjaga keluarga kita. Hanya kitalah saja yang mampu menjaga keluarga kita, saudara. Baik, saudara. Kita malam ini hidup perlu teruskan. E-commerce, minta maaf saudara, mohon sedikit waktu. Tak lama pun, kerana Johor Darul Takzim masih kosong, Selangor pun kosong. Saudara. Berniaga terus, saudara, carilah rezeki yang halal. Kalau anda mempunyai produk untuk diwawarkan, tak ada masalah. Hubungi Saudara Al-Azhar di talian 011 330 41241 bagi membolehkan saya mewawarkan produk saudara. Al-Azhar masih terus berniaga setangi al-bakurnya. Itu wangian seperti kemian, saudara. Rumah kita wangi, harum semerbak, itulah kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Al-Azhar juga memasarkan haruman parfum, minyak wangi, iaitu bagi saya Amir Al-Khut. Tapi hari ini dah habis produknya, nampak gayanya. Terpaksa tunggu stok. Tapi kalau saya tercium bau yang tak wangi, jangan marah saya, saudara. Sebab Al-Azhar masih lagi belum menghantar dia punya produk parfum Amir Al-Azhar, Amir Al-Khut, saudara. Dan saudara, jangan lupa Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah di talian 017 711 4300, dendeng manis Siti Farehah, saudara. Ya, saudara Wafi Usmaz. Kalau teman-teman di sekitar Siti Farehah boleh dihubungi di talian 017 711 4300. Dendeng manis Siti Farehah, saudara. Kalau anda berada di sekitar Lembah Kelang, mahukan buah-buahan dihantar terus ke rumah saudara, hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Buah-buahan yang kualitinya baik, harganya di bawah harga pasaran, saudara. Dan makanan kegemaran saya, tidak lupa saya mengingatkan anda, popiah sira Lady Maria. Memang sedap, saudara. Pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203. Dan juga, saudara, ini untuk teman-teman yang nak berniaga, mungkin tak ada produk, hubungi tim Nuraisyah di talian 018 279 4288. Kerana tim Nuraisyah sekarang ini mencari teman-teman untuk memasarkan produknya. Produk tim Nuraisyah adalah produk kosmetik wanita yang mesra. Kalau kita ada semayang pun boleh digunakan. Juga terdapat makanan segera dan susu yang berasa kepada buah tamar, saudara. Buah kurma. Sedap, saudara. Hubungi tim Nuraisyah di talian 018 279 4288. Berniagalah, saudara. Dan akhir sekali jangan lupa sahabat kita, saudara Zul, tokoh jamu kemaman. Saudara boleh hubungi saudara Zul di talian 019 917 0449. Saudara Zul, antara produk yang dipasarkannya adalah New Fera, iaitu minyak kelapa dara. Saudara, ini adalah untuk menguatkan gusi kita melalui proses pengumuran. Ia membantu merawat masalah kulit seperti psoriasis, eczema, dermatitis, dan juga kalau ada masalah stroke ataupun angin ahma, ia turut menguatkan tulang ataupun boleh merawat kencing manis. New Fera minyak kelapa dara, saudara. Dan boleh merawat ulcer, boleh diminum ataupun disapu pada kulit serta rambut, saudara, untuk melebatkan rambut, saudara. Sampai itu, saudara Zul memasarkan Trust Health, iaitu kapsul resdung. Bagi teman-teman yang mengalami masalah alahan dan gangguan hidung ataupun sinus, saudara boleh mengambil Trust Health, produk daripada saudara Zul, toko jamu kemaman. Ia juga untuk merawat sesama, bersin, hidung tersumbat dan mengatasi gatal-gatal di muka. Kalau kita ada resdung ni memanglah muka kita rasa gatal.
Itu saja teman-teman e-commerce. Sekarang ni, salam dari Raut Pahang, saudara Motom Tom katanya. Apa khabar Muazzah Ngah, Syariah Abdullah. Begitu juga Dunia Tanil, Anti Eli, Zul, Saidi Idrus. Saudara siapa lagi? Rena Benji. Wilfrina Rena Benji. Saya ingat mungkin dia Sabah ni saudara. Saudara Harun Muhammad Som. Waalaikumsalam. Harapan Malaysia Baharu katanya. InsyaAllah, mudah-mudahan ya saudara. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting saudara. Untuk kita merawat diri kita, merawat hati kita. Masih lagi kosong-kosong, Johor, Darul Takzim dan Selangor, saudara. Baik, saudara. Kerana telah menceritakan kepada Fudail dari Atiyah dari Abu Sa'id. Ia berkata bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dan paling dekat tempat duduknya adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat nanti dan paling keras seksaannya adalah pemimpin yang zalim. Ini hadis riwayat Ahmad. Itu statusnya Asnad Hasan. Status Isnad Hasan. Saudara. Jadi saudara kena ingat bahawa orang yang paling dicintai Allah pada hari kiamat nanti merupakan orang yang paling dekat dengan Allah. Iaitu berada di sisi Allah dan mereka merupakan pemimpin yang adil. Tapi bagi orang yang zalim, pemimpin yang zalim, tunggulah hukuman daripada Allah SWT. Kerana dari Abu Hurairah atau Abu Sa'id, baginda Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari di mana tidak ada naungan lain kecuali naungannya adalah pemimpin yang adil. Itu hadis Tirmizi. Karena syarah Muslim menyatakan, imam ialah orang yang diserahkan padanya urusan dan masalah umat, termasuk pegawai dan pemerintah. Saudara, dalam Sunan Tirmizi, imam atau pemimpin yang adil disebut sebagai golongan yang terawal mendapat perlindungan di padang mahsyar kerana kepentingan dan faedahnya kepada umat. Jadi keistimewaan untuk mendapat perlindungan ini hanya diberi kepada mereka yang adil dalam melaksanakan perkara-perkara yang diamanahkan, saudara. Ibnu Hajar mengatakan imam atau pemimpin dicintai Allah dalam hadis adalah orang yang mempunyai tanggungjawab terbesar mengendalikan urusan Islam dan beliau berlaku adil pada umatnya. Saudara, kita mengharapkan bila raya telah pun selesai, senarai pemimpin juga bakal akan diterjemahkan atau diumumkan. Saya menjangkakan mungkin besok atau lusa. Bagaimanapun saudara, kita mengharapkan akan hadirnya pemimpin kali ini benar-benar beramanah dan adil pada umatnya. Saudara, kita sambung lagi dengan mutiara kata kiriman Tan Sri Osusukam. Katanya, terkadang terjatuh itu adalah perlu. Kerana kita akan tahu siapa yang akan menghulurkan tangan membantu kita. Dan siapa pula yang akan bertepuk tangan melihat kejatuhan kita. Itu kadang-kadang saya bila kita jatuh, kita dalam keadaan yang sukar, hidup yang susah, waktu itulah kita dapat mengenal siapa kawan, siapa sahabat, siapa lawan. Siapa yang akan membantu kita, siapa yang akan mentertawakan dalam saat-saat kita menghadapi kesukaran. Ingat itu. Terima kasih Tan Sri Osu atas kiriman bicara, mutiara kata yang bagi saya amat bernilai untuk kita hayati bersama. Saya lain tak ada saudara. Saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara, Saudara Azli, Saudara Atuk, Z Channel. Bagi saya harus mengingatkan pimpinan negara supaya janganlah berbelanja wang negara tanpa had kerana kita bimbang negara akan muflis saudara. Itu saja ingatan saya pada pemimpin negara. Dan kita dah lalui macam-macam suasana. Hari ini kita melihat satu lagi kerajaan baru yang dibentuk, iaitu kerajaan yang menangani derita rakyat. Rakyat sebenarnya menderita saat ini, saudara. Rakyat mengharapkan sentuhan pemimpin yang benar-benar adil dan meletakkan kepentingan rakyat. Saudara, masih kosong-kosong Johor, Darul Takzim dan Selangor. Saudara, baik. Bicara kita malam ini, saudara, tajuknya mudah. Pahat masih berbunyi lagi. Rumah dah siap dah.
tapi ketepuk-ketepak, pahat masih berbunyi lagi. Namun begitu, saudara, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Nazil. Nun jauh di Perlis, tapi masih still menghantar kiriman untuk perkongsian pantun kita bersama, saudara. Kata Pak Nazil, kacang kelisa digoreng Kak Nah, pucuk paku sambal ku ini. Hendak berkuasa membuat fitnah, begitulah berlaku di zaman ini. Ya, saudara, orang nak merebut kuasa, melontarkan fitnah dan sebagainya. Itu yang sedang berlaku di negara kita. Ya, saudara Nizam, Mr. Nizam, Puan Noriah Arsyad. Kabinet yang baru ni macam mana? Sabar dulu. Tambah Pak Nazir lagi, anak beruang comel dipuji. Tepi lata dibawa pemburu. Banyak wang, tak pergi haji. Sentiasa berkata, tak sampai seru. Ini masalah manusia saya. Duit dia banyak. Mungkin dapat duit dalam musim pilihan raya dulu, banyak. Tapi bila orang kata, pergilah ke Mekah, buatlah haji. Apa dia jawab? Tak seru lagi. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu bagi saya amat bermakna dan beliau memberi sindiran yang tepat pada kita. Baik, saudara, saya harus memberi peringatan lagi pada anda. Bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam pelbagai channel, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga dengan kiriman kata-kata kenyataan, ya, saudara Azrili, saudara Zailan Zakri, ya, di TikTok. Bagi mereka yang menulis, mencatat apa-apa saja, anda harus bertanggungjawab atas setiap catatan anda. Kerana saya tak mampu untuk memantau ke semua tulisan maupun suntingan anda. Ingat, saudara, ini pencerahan politik, matlamatnya hanyalah sekadar memberi informasi. Kalaupun saya ada memberi pandangan dan sedikit kritikan, itu anggaplah sebagai kritikan untuk membina, saudara. Dan paksinya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesai masalah, saudara. Saudara? Dan ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai. Saudara, hari ini saya lihat sepanjang hari, cuaca nampaknya terang benderang. Apakah alam sudah memberi pentanda bahawa bumi kita ini semakin gemerlap? Wallahu a'lam bisawab. Tapi sebagaimana yang dikatakan, bakal adanya hujan ribut, tak ada pun setakat ni, saudara. Cuaca panas. Cuma saya mengingatkan pada warga yang seusia dengan saya, warga emas, kena banyak minum air. Biar air dalam badan kita. Sebab cuaca saya lihat memang panas, tidak ada hujan. Ada pun sedikit-sedikit di satu dua tempat yang saya dapat laporan. Katanya dekat sekitar sempadan antara Negeri Sembilan dengan Melaka ada sedikit hujan. Tak banyak mana, bukan hujan lebat, saudara. Hujan rintis-rintis, tapi cahaya mentari terang benderang. Baik, saudara. Saudara, saya harus ingatkan bahawa Allah menjadikan sesuatu peristiwa di dunia ini ada sebabnya, saudara. Ada maksud dan tujuan. Jadi tentulah ada hikmah dalam setiap kejadian. Hanya Allah yang mengerti sulitnya kita untuk menahan sabar tanpa perlu bercerita panjang lebar. Janganlah kita membenci sesuatu yang Allah pilihkan untuk kita. Saudara, apa yang berlaku sepanjang musim pilihan raya lepas, segala-gala itulah ketentuan ilahi. Jangan kita mencabar. Kerana di sebalik setiap musibah, pasti Allah ada sediakan hikmah. Di sebalik setiap kesakitan, diganjarkan pengampunan dosa. Dan setiap kehilangan, pasti digantikan perkara yang lebih baik dengan cara yang berbeza. Oleh itu, kita harus sabar. Saudara, kebaikan tidak akan datang kecuali setelah kita bersangka baik. Tidak ada perkara yang sia-sia, melainkan Allah mengatur dengan cukup sempurna. Sebab itu, saudara, hari ini Alhamdulillah, kerajaan negeri Pahang sudah boleh dibentuk. Apabila pengurusi perhubungan Pakatan Harapan, Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor, beliau menjadi pengurusi perhubungan Pakatan Harapan di Pahang, telah pun bersetuju untuk bergabung bersama-sama dengan UMNO Barisan Nasional, saudara. Dari jumlah kerusi DUN itu hari, secara kerusuhannya tak ada parti pun yang boleh menubuhkan kerajaan. Kerana jumlah kerusi adalah 41. UMNO Barisan Nasional cuma mampu memenangi 16 kerusi. Pakatan Harapan dapat 8 kerusi. Dan Perikatan Nasional cuma dapat 17 kerusi. Dari hari ini, setelah diadakan perbincangan hati ke hati,
Saudara, akhirnya dipersetujui pembentukan kerajaan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Itulah suasananya dan kita menantikan pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang direstui untuk menubuhkan kerajaan. Siapakah barisan exco-nya? Saya melihat saudara, artinya di Pahang dan juga di Perak terbentuk kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, saudara. Mudah-mudahan. Cuma banyak orang bertanya dengan saya, siapa orang 10 orang tu? Saya rasa eloklah saya sebutkan nama satu persatu. Banyak orang nak tahu sangat. Saya perlu menjelaskan sebab benda ni, the game is already over. Jadi mereka yang dikatakan menandatangani akuan bersumpah yang menyokong ini Tasimuddin untuk membentuk kerajaan dalam keadaan yang limbo tempoh hari, pertama-tama sekali adalah Datuk Seri Syamsuddin Hussein. Saya tak kata dia ketua, tapi itu dalam listnya. Termasuk juga Ahli Parlimen Air Hitam, Datuk Seri Wee Ka Siong. Begitu juga dengan Ahli Parlimen daripada Tanjung Piai, Datuk Seri Wee Jek Sing. Kita dah bagi dia menang 2 kali, 3 kali. Tiba-tiba dia juga bersetuju. Tambahan lagi, daripada Tapah, Datuk Seri M. Saravanan. Ini kadang-kadang MIC, MCA ni kadang-kadang bila saya bercakap ni orang marah dengan saya. Tapi sebenarnya itulah realitinya. Macam tak sedarkan diri. UMNO Barisan Nasional berhempas pulas memenangkan mereka. Tapi mereka kadang-kadang bila nak buat keputusan ikut kata hati. Patutnya berbaliklah kepada apa kenyataan daripada Presiden ataupun pengurusi Barisan Nasional. Begitu juga saya dipahamkan bahawa Ahli Parlimen daripada Jelebu, Datuk Seri Jalaluddin. Secara itu memang saya duga dulu. Begitu juga Ahli Parlimen dari Lipis, sahabat saya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Saya pun terkejut, namanya ada di situ. Begitu juga ahli yang baru, itu yang buat saya marah tu, baru dipilih. Selama ni tak merasa pun, beliau merupakan seorang peguam. Dia baru dipilih sebagai Ahli Parlimen di Kuala Pilah. Bagi saya, orang mengatakan pengkhianat apa semua, saya tak mau mengatakan mereka pengkhianat. Tetapi bagi saya, keadaan begitulah keadaannya. Saudara, iaitu Datuk Adnan Abu Hassan. Beliau adalah Ahli Dewan Undangan Negeri. Kawasan di Kuala Pilah. Di Tampin, Datuk Izzah Mak Isa, juga ahli baru. Dan kawasan Persiangan, Datuk Atul Joseph Kurup sebagai timbalan Presiden PBRS. Jadi bagi saya nak marah, macam mana tak payah nak marah lah. Jangan cuba nak membuatkan saya supaya menyarankan orang ni disingkirkan sebagainya. Tidak. Kita harus berlapang dada, suasana begini. Secara tak semestinya. Mungkin waktu itu mereka juga dikelirukan oleh orang. Saya tak tahulah saudara. Jadi memang betul saudara, banyak permintaan yang minta agar dikhianatkan. Saudara, ya saudara, Selangor mendahului Johor Darul Takzim 1-0. Setakat baru lepas gol. Nampaknya saudara, saat ini saya cubalah melaporkan bahawa Johor Darul Takzim 0 dan Selangor 1. Saat ini saudara belum tahu bola itu bulat. Permainan masih berjalan saudara. Jangan jadi macam pilihan raya, semua tak boleh bentuk kerajaan. Jadi bagi saya banyak teman-teman minta supaya orang macam ni disingkirkan sebagainya. Terpulangkanlah pada pimpinan. Cuma yang saya melihat apabila naib Presiden MIC begitu lantang minta supaya Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi berundur dan sebagainya dalam kiriman kononnya atas sifatnya moral. Moral apa yang beliau katakan? Dan dalam masa terdekat, beliau akan menghadapi pilihan raya di kawasan Padang Serai. Saudara, kalau itu sikapnya, bagaimana kalau kita ahli UMNO buat tak tahu je? Apakah beliau akan menempa kekalahan? Saya kalau ikut perangai diorang begini, bagi saya tak apalah. Eloklah UMNO lebih menumpukan untuk menghadapi pilihan raya di Tioman. Sebab bagi saya lah, keadaannya kadang-kadang mereka ni tak pernah berterima kasih. Jadi sebenarnya saudara, jentera-jentera pilihan raya kita masih lagi penat. Tapi diorang yang bertanding tu boleh melontarkan apa kata saja. Saya mendengar kiriman ataupun pesanan ringkas yang minta Presiden kita berundur. Bagaimana dengan Presiden anda, MIC? Kalah, tergolek dok. Paling tidak pun, Presiden UMNO dia menang. Tapi nak suruh dia berhenti pasal apa?
Itu keadaannya. Dalam keadaan begini, saya kadang-kadang saya merasakan inilah bibit-bibit yang diperlihatkan. Saya. Dan pagi tadi, semua orang dapat tengok dalam makan tengah hari. Sudah tular di media sosial. Itu yang saya katakan. Pahat masih berbunyi. Tiba-tiba saja Tan Sri Anwar Musa dan kumpulan-kumpulan, termasuklah Datuk Ismail Sabri, bertemu dengan Wika Siong pun ada di situ, di sebuah restoran, di Kelab Golf Tropicana. Memanglah tempat mewah saya. Orang kaya-kaya, orang kayangan. Kita ni kalau berjumpa pun kedai kopi. Saudara, jarum PTI. Masa nak berkempen dah habis. Now time to work. Benar, saudara? Letih orang bawahan ni. Merah peluh. Mereka di atas masih lagi memeta macam-macam. Itu yang buat saya marah, saudara. Tambah-tambah lagi, walaupun pertemuan tersebut dinafikan oleh Datuk Ismail Sabri, dia kata tak ada apa-apa, makan-makan saja, sembang-sembang biasa saja. Tapi beberapa pemimpin yang hadir di situ memujud persepsi apakah ada langkah Tropicana pula. Itu saya katakan bahawa rumah dah siap, pahat masih berbunyi, masih lagi nak suruh Presiden UMNO letak jawatan. Saya dengar benda begitu, mereka bercakap soal moral lah. Moral apa? Kalau yang bercakap itu, Datuk Ismail Sabri, dia kata Presiden UMNO mestilah bermoral untuk meletakkan jawatan. Dia sendiri perlu memikul moral ini dan kena letak jawatan juga. Sebab dia sebagai Perdana Menteri yang kalah. Jangan bila Datuk Zahid meletak jawatan, satu-satu antara Johor Darul Takzin sudah pun membalas. Sebab itu saya kata saya, bola itu bulat. Jadi saudara Mak Rajab Badarudin, betul, Presiden MIC dan MCA perlu letak jawatan. Ya, saudara Azizul, Johor Darul Takzim 1, Selangor 1. Sebab itu saya katakan, jangan kita buat keputusan lagi, sabar dulu. Dan berbalik kepada suasana hari inilah, saya kata kalau mereka bercakap soal moral, yang perlu meletak jawatan mantan Perdana Menteri. Apakah kerana beliau tak jadi Perdana Menteri, dah mula nak marah? Saya khawatir akhirnya nanti bila dah berlaku perebutan dalam UMNO mewujudkan keadaan yang tidak stabil balik. Saudara, ini keadaannya. Malahan lagi saya tengok kerana alasan moral lah. Saya kata alasan moral apa? Alasan moral apa Datuk Ismail Sabri minta Datuk Zahid supaya ini menarik diri sebagai Presiden Parti? Kalau nak tuntut moral, saya nak bagi tahu seseorang, moral apa yang anda ada apabila anda menandatangani perjanjian dengan Tan Sri Muhyiddin di luar pengetahuan Majlis Tinggi UMNO. What moral you are talking? Waktu bila UMNO ahli akar umbi minta diadakan pilihan raya lebih awal lagi, seusai pilihan raya negeri Johor, anda melengah-lengahkan selama 7 bulan. Akhirnya kita kalah. Moral apa? Saya tak mau meletakkan ini kesalahan pada anda, tetapi rakyat merasakan begitu. Malahan wajah anda terpampang di seluruh Melaya. Termasuk di Sabah pun ada gambarnya. Sejauh mana anda menang. Jadi jangan wujudkan suasana yang membuatkan saya marah. Saya cuba nak bercakap dengan tenang. Sebab saya menghormati anda sebagai pemimpin. Saya katakan anda ada jasa sebagai Perdana Menteri. Tetapi bila anda mewujudkan persepsi yang sebegini, tentulah mengundang amarah ahli UMNO. Apakah anda pula nak menentang, nak jadi calon Presiden Parti? Saya rasa kalau anda yang memimpin UMNO, rasanya wuyup ke laut semua. Semua ke laut. Jangan lupa benda begitu. Kita bukan Allah. Segala-gala tentuan Allah. Itu kalau nak ungkitlah saudara. Jangan nanti bila dah kalah, semua orang salah. Saya dah cakap semalam, saya katakan, kemarin saya katakan, bila kalah, Datuk Seri Zahid harus memikul tanggungjawab. Bila menang, apa imbalan beliau dapat waktu kemenangan di Melaka? Apa habuan beliau dapat apabila kemenangan besar berlaku di Johor? Tiba-tiba Menteri Besar Johor suruh tak jawatan. Tanpa sentuhan Datuk Seri Zahid, belum pasti lagi Johor dapat kita tawan yang sebegitu besar. Datuk On. Jangan buat saya marah. Jangan keluar kenyataan. Sepatutnya sekarang ni santuni rakyat. Itu penting. Dan saya lihat Tan Sri Anwar Musa pula ni satu hal lagi. Anda bukan lagi ahli parlimen yang pergi menyebut keluar kenyataan itu dan ini buat apa? Jangan. Saya cakap nanti anda meminta-minta ada yang terjadi nanti. Saya yakin tuduhan daripada SPRM masih terbuka. Bagaimana kalau SPRM membuka semula pembicaraan? Apakah anda akan jadi calon keluster mahkamah?
Bagi anda yang meminta-minta nanti, tunggulah. Jangan main-main dengan suasana hari ini. Saya melihat, kalau ikut kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata dia tak akan tolerate sesuatu yang melanggar undang-undang, dia akan tangani. Jadi ini keadaan saya. Bagi saya haraplah Tan Sri Anwar Musa berhentilah dia bercakap buat kenyataan. Anda cuma ketua bahagian keterih sahaja. Jangan lupa, semalam saja 100 orang ahli Perikatan Nasional berdiri mengadakan demonstrasi di Masjid Al-Fatah di Kubang Krian. Mereka menuntut supaya SPRM menyiasat bagaimana keluarganya mendapat kekayaan sejak beliau menjadi menteri. Ini bagi saya dah mulalah miang. Apakah kerana keadaan tersebut mula nak mewujudkan suasana supaya anda dilihat penting. Anda dah tak penting, bukan lagi ahli parlimen. Jagalah sebagai ketua bahagian saja. Jadi sebab itu saya kata tak payah keluar kenyataan yang mengeluhkan rakyat. Dan hari ini pula timbul, ini masalah orang kita ni. Timbul isu timbalan Perdana Menteri. Saya nak bagi tahu saudara, kita ni orang kalah. UMNO parti kalah. Yang menang parti Pakatan Harapan. Kita hanya turut menerima saranan daripada istana agar kita menyokong pembentukan kerajaan yang dianggap sebagai kerajaan unity government. Satu pembaruan dalam politik. Sepatutnya tak payah nak bercakap mesti UMNO dapat itu, dapat ini. Kita kalah. Saya nak bagi penjelasan, kita sedar diri. Biarlah Datuk Seri Anwar Ibrahim menangani derita rakyat. Kerana beliau menyatakan kerajaan beliau adalah kerajaan yang akan menangani derita rakyat. Yang kita sibuk-sibuk membuat senarai kononnya. Inilah calon timbalan Perdana Menteri. Ada orang kata Datuk Seri Zahid. Ada orang kata Pendiri Tok Mak Isah. Ada pula kata Pendiri Tan Sri Muhyiddin. Ada yang kata ini Datuk Ismail Sabri. Bagi saya, setulus hati, calon terbaik kalau, itu pun kalau sebenarnya jawatan ini tak ada dalam perlembagaan. Seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim mau mewujudkan jawatan timbalan Perdana Menteri, sewajarnya bagi pada Datuk Seri Zahid. Habis cerita. Tadi ada teman-teman daripada Pakatan Harapan, daripada Parti Keadilan menghubungi saya. Bagaimana kalau Datuk Seri Zahid dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri? Saya kata sewajarnya. Bagaimana dengan kes beliau di mahkamah? Saya katakan, Lim Guan Eng dulu pun berderet tuduhan Dr. Mahathir lantik dia sebagai Menteri Kewangan. Kena ingat saya, no one is guilty unless proven by the court. Hanya mahkamah membuktikan seorang itu bersalah ataupun tidak. Seandainya Datuk Seri Zahid bersalah, tentulah beliau tidak dibenarkan bertanding dalam pilihan lepas. Jadi kalau undang-undang membolehkan, apa jadi masalahnya? Apakah kerana seorang itu dituduh, maka dia kehilangan segala hak, segala peluang untuk jadi timbalan Perdana Menteri? Saya beri jawapan pada teman-teman saya dari Parti Keadilan. Dan mereka memang bimbang. Saya beritahu juga, kedudukan Parti Keadilan dalam keadaan hari ini, meskipun dah dapat lebih kurang 134 sokongan dan sebagainya, itu bukan jaminan selamat. Kalau sesuatu berlaku pada UMNO, kalau ada pula orang lain yang memimpin UMNO, mereka akan menjual UMNO ni pada orang lain nanti, berlaku pula lagi lah langkah itu dan langkah ini. Mewujudkan kestabilan. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim mengharapkan kerajaan derita rakyat ini, saudara, mau distabilkan, lantiklah Datuk Seri Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri. Jangan risau. Orang UMNO ni satu je perangainya, saudara. Sebelum dapat jawatan, bagai nak rak lah. Orang tak setuju dan orang ni tak setuju. Tapi dah diumumkan sebagai timbalan Perdana Menteri, dah angkat sumpah. Lihatlah sekarang. Mula ucapan, bertalu-talu ucapan tahniah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita sahabat, kita itu, kita ini. Itu perangainya. Sebab macam saya katakan semalam, bila ada gula, berkerumunlah semut-semut. Semut merah, semut putih, semut hitam, semut mayat pun ada, berkerumun saudara. Ni saya cakap terus terang. Tapi masalahnya, dia orang muka tak malu. Saya yakin saudara, seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri, bersepahlah pula semua pengumuman beliau. Ini perangai manusia ni. Dan sepatutnya sekarang ni kita beri ketenangan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membentuk kabinetnya. Jangan diganggu. Kalau beliau merasakan perlu ada di kalangan
pemimpin daripada UMNO untuk dilantik berada dalam kabinetnya. Biarlah. Sebab kabinet ini, saudara, bukan saya cakap terus terang, saudara, bukan benda yang mudah. Saya dah cakap, banyak kali saya berkata, tiap-tiap malam saya dah cakap, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai lampu Aladin. Saudara Rosli Tahir, banyak senarai menteri yang sengaja dibuat untuk membuat kabinet yang lemah. Benar, saudara. Saya nak bagi tahu, kerajaan derita rakyat ini mempunyai tugas dan tanggungjawab yang cukup besar. Datuk Seri Anwar Ibrahim memikul tanggungjawab cukup besar apabila beliau diletakkan sebagai Perdana Menteri. Kerana dia tidak mempunyai lampu ajaib. Tidak ada lampu Aladin. Hari ini harga barang makanan masih mahal. Ekonomi masih lagi in the limbo. Walaupun kita lihat pasaran saham semalam adalah sedikit bernapas. Tapi tak tahu lagi. Kemudian wang ringgit kita ni belum lagi diparas yang benar-benar mantap. Pekerjaan masih lagi belum ada. Harga-harga barangan masih lagi mencanak. Dan pasaran ekonomi kita belum lagi dalam keadaan yang stabil. Jadi, selalu kari, semut mayat. Ya. Jadi dalam keadaan begitu, Saudara Syah Mazan malah duk tunggu Israel call dia. Tak ada pun. Dulu dia orang kata dia ejen Yahudi. Itulah saya katakan sekarang, saudara. Mereka selalu, sebelum jadi apa-apa, tuduh macam-macam. Sekarang macam mana? Hanya orang Perak kena termonyeh-monyeh. Saya tidak mahu memadankan muka anda. Tidak. Saya selalu meletakkan kepentingan rakyat. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim berjanji bahawa beliau akan menangani derita rakyat. Jadi sama-sama kita tunggulah. Nak cuti, dia dah bagi cuti. Sekarang ni kita ada cuti panjang ni. Mulai hari Sabtu, Ahad, Isnin cuti lagi, saudara. Dan sepatutnya tak ada cuti. Tapi sebab tuntutan ramai, dan Seri Anwar Ibrahim pun setuju, maka diumumkan pada hari Isnin cuti umum. Jadi sepatutnya mulai hari Isnin, hari Selasa, perlulah menggorak langkah. Baik, ada orang bercakap tentang pembentukan kabinet. Saya nak bagi tahu, saudara. Berilah absolute power to Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri membentuk kabinetnya. Dan beliau berjanji bahawa kabinet kali ini tak besar. Tak ramai mana pun. Saya ingat mungkin, besar kemungkinan sekadar dalam 20 kementerian saja. Mungkin ada Timbalan Menteri pun tak ramai mana. Jadi, jawatan sedikit. Dan paling penting, gaji menteri-menteri kabinet kali ini dikurangkan. Kerana sebagai Perdana Menteri pun dia tidak mengambil gaji. Itu janji beliau. Sama-sama kita tengok nanti. Kalau tidak nanti bergedudup kita balun, saudara. Yang kita harapkan agar kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim menangani derita rakyat. Saudara Mahdi Muhammad bertanya dengan saya apakah saya setuju kalau Datuk Zahid letak jawatan. Saya nak tanya kenapa? Apa perlunya Datuk Zahid meletak jawatan? Seandainya beliau meletak jawatan, maka bertergedudup lagi, bergaduh dalam UMNO. Masih lagi tidak stabil. Kalau UMNO tidak stabil, parti yang begitu menjadi tulang belakang dalam menyokong kerajaan unity government ini bersama dengan Pakatan Harapan akan goyang. Ya, orang yang mantap untuk mentadbir dan mengembalikan semula UMNO, memulihkan UMNO Datuk Seri Zahid. Jadi bagi saya apa salahnya kalau nak katakan kena kalah beliau letak jawatan, semua kena letak jawatan. Macam saya bagi tahulah Tok Mat Hassan kena letak jawatan, Datuk Ismail Sabri kena letak jawatan. Begitu juga pimpinan lain. Dia nak cari siapa pula nak memimpin. Itu keadaannya. Jadi sebab sekarang ni saya setuju Hafiz Habisha, janganlah masalah UMNO ni dihimpun sekali ke bahu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bersetuju. Kita ni sepatutnya adalah tonggak. Kita membantu beliau. Jadi saudara Roza, ambillah gaji tapi tak penuh lah. Betul, saya setuju. Sebab ini kerajaan derita rakyat. Roza, saya bersetuju dengan anda. Soal Datuk Seri Zahid Hamidi ni, saya dah bagi tahu Lim Guat Eng berderet dia punya charge. Boleh dilantik sebagai menteri kewangan lagi, saudara. Saudara Zam Nizam puji melambung. Harap yang bawah-bawah ni jangan taksub kepada pemimpin. Benar. Masalah yang saya lihat sejak dulu lagi saya katakan, yang menimbulkan masalah kebencian rakyat adalah pemimpin atasan.
Hari ni saya cakap terus terang, orang di atas tu mereka masih punya kewangan. Masih senang lenang orang kayangan. Tetapi yang di bawah macam mana? Yang bertungkus lumus supaya memenangkan calon-calon. Apakah mereka dapat imbalan? Mereka balik pada yang asal. Macam saya katakan semalam, kemarin, saya terkesima tengok ada ahli-ahli UMNO gulung balik bendera UMNO, dilipat semula, dicium. Kerana kasih dan sayang, ini ahli akar umbi. Sebab itu saya katakan, orang di atas ni, kadang-kadang saya kata nak halau aja dia orang ni. Saudara Rizwan, bertanding 100 lebih kursi, dapat 30 kursi. Kena tak jawatan lah. Tak. Dah kalah-kalah lah, saudara. Jangan saudara, orang kata nak bertepuk tangan. Kalau kita nak buat benda begitu, tak akan selesai masalah. Kita juga akan tanya, macam mana Pakatan Harapan? Cuma dapat 83 kursi. Tanpa UMNO, takkan boleh bentuk kerajaan. Satu hal lagi saya. Jangan. Saya harap tidak ada lagi kenyataan-kenyataan yang bersikap provokasi. Kenyataan saya, Datuk J. Titi Wangsa patut jadikan calon menteri. Soal nak jadi menteri ni saya dah kata tadi, kita berilah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim memikirkan siapakah calon terbaik. Sebab dia pun dah berjanji. Dalam sidang medianya, dia kata dia akan pilih untuk orang-orang yang ada latar belakang teknokrat, yang ada pemikiran, yang ada kualiti untuk diangkat sebagai menteri. Dan menteri kali ini bukan macam dulu-dulu. Masalah sekarang ni, saya lihat kadang-kadang, orang keliling Kelalang ni mengharapkan orang yang dah menang jadi wakil rakyat tu, kena jadi menteri. Supaya ada habuan, ada khomimah untuk mereka. Ini yang salah, saudara. Sepatutnya kita beri pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, lantik siapa saja jadi menteri, yang kita nak tahu siapa yang paling saat ini saudara Roza Kazali Amidi kan teruskan jawatan Presiden untuk baiki prestasi UMNO. Benar saudara Roza, saya setuju dengan anda. Patutnya itu dilakukan, kita berlapang dada lah. Cuma yang saya katakan sekarang ni, saya nak lihat siapakah yang bakal dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Ini paling penting. Dah bertahun saya dah bercakap, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna mesti menangani kartel-kartel, parasit-parasit yang menangguk kekayaan di sebalik derita rakyat. Jadi menteri yang jaga itu mestilah orang yang benar-benar ada wibawa. Saudara Fatimah Yusof, yang salah tetap salah. Kita tak tahu siapa bersalah dalam soal sekarang ni. Jangan kita nak tuduh Puan Fatimah. Biar mahkamah menentukan. Masalah kita ni sekarang, kita membuat persepsi. Tadi saya berjumpa dengan 3-4 orang, bertanya dengan saya. Dia kata, yang penting ni Zat Hamidi kena tak jawatan. Saya kata, kenapa? Kenapa? Dia kata ada dia ambil rasuah. Rasuah yang mana? Dia masih dibicarakan. Biarkanlah dia dibicarakan. Biar mahkamah, tak lama, bulan Januari. Lepas itu kita tahulah. Kalau mahkamah melepaskan, tak adalah kes. Bagaimana nanti kalau dah lepas nanti? Apakah kita akan mendewakan beliau? Tak, biarkan. Tetapi saya nampak keikhlasan Datuk Seri Zahid menyantuni UMNO, mempertahankan UMNO sejak daripada UMNO tewas. Saudara Abdul Kadir, harap Perikatan Nasional dibubarkan segera demi kestabilan. Saudara Abdul Kadir, saya tak ambil kisah benda begitu. Perikatan Nasional dia nak ujuk ke ada ke tak ada terpulang. Biarlah mereka menjadi pembangkang yang berwibawa. Bagus juga. Tapi kalau sekadar menjadi pembangkang, hanya segalanya dibangkang pun kita tak setuju. Kita memerlukan kumpulan pembangkang yang akan melakukan kritikan demi rakyat. Jadi dalam keadaan sekarang ni, Saudara Azmi Nordin, bagi saya kita berlapang dada. Soal apa yang nak akan dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita dengar dulu. Saya jangkakan besar kemungkinan. Saya diberitahu besar kemungkinan petang besok. Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengumumkan barisan kabinetnya. Supaya hari Isnin dapat dilaksanakan upacara angkat sumpah jawatan. Dan hari Selasa mula bekerja. Kerana sekarang ni kita ada masa. Saudara Arjuna, saya tak membodik, saudara. Untuk apa saya nak bodik apa saya dapat? Saudara nak marah, marahlah. Saya tak ada bodik siapa pun. Saya dah katakan saya menghormati prinsip demokrasi. Rakyat sudah memberi 83 kursi pada Pakatan Harapan. Biarlah dia pimpin. Bukan saya nak bodik. Cuma saya katakan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai lampu ajaib. Rakyat dalam susah sekarang ni. Saya katakan, jangan kita mengharap terlalu tinggi. Apakah itu membodik?
Saya mengatakan Datuk Sri Zahid Hamidi perlu dipertahankan. Apakah itu membodik? Rasionalnya. Jangan saudara membuat Junah bila tiba-tiba buat kenyataan yang sebegitu. Jangan memancing amarah saya. Dia Jaka Linglung. Entah siapa yang salah tak tahu. Kita tahulah serangnya saudara. Kita tunggu. Kenapa tak boleh tunggu? Biar mahkamah bersidang. Apa ada masalah? Dan saya melihat bahawa keadaan sekarang ni pun yang penting kita nak dengar kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah kabinetnya benar-benar kabinet yang mau menyantuni derita rakyat? Kita nak tahu pertama-tama sekali Menteri Ekonomi. Biarlah orang yang dilihat mampu memulihkan ekonomi. Saya tengok kumpulan bersih telah pun menghantar memorandum kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya beliau tidak memegang jawatan Menteri Kewangan. Walaupun dulu beliau pernah menjadi Menteri Kewangan. Itu bagi saya pandangan yang baik. Kerana kata jawatan kuasa bersih, mereka mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak terpalit dengan isu-isu yang menyentuh soal kewangan. Betul pun. Jadi kalau beliau tidak menjawat jawatan sebagai Menteri Kewangan, bagi saya amat baik. Dan dia harus memantau siapakah calon Menteri Kewangan. Fikirkanlah sebaik-baik mungkin. Sebab jawatan ini penting saya. Di sinilah letaknya kalau orang yang hilang rasa amanah, hilang pertimbangan. Wang yang begitu banyak, begitu besar. Negara kita secara terus terang saya katakan, kita masih makmur. Tapi saya tak nak tuduh lah. Tapi pimpinan yang melakukan. Tetapi yang paling penting sekarang, kita minta pertama-tama sekali, siapa Menteri Dalam Negeri yang akan mentadbir tentang Suruhanjaya pencegahan rasuah. Ini kita minta habis-habisan. Datuk Seri Anwar Ibrahim, anda harus juga bertanggungjawab sebab anda menyatakan bahawa tata kelola yang baik, kita tak mahu ada elemen korupsi dan kita tak boleh membiarkan terlepas begitu saja. Mereka yang terlibat dalam amla ke, korupsi ke, ataupun mencuri wang rakyat, maka mereka perlu dibawa ke muka pengadilan. Saya melihat ramai orang minta bagaimana tentang perbelanjaan wang negara. Apakah Tan Sri Muhyiddin benar-benar telus waktu mentadbir negara saat darurat itu hari. Dalam pengumumannya, dia mengumumkan 600 bilion. Bukan kita pun. Dia yang mengumumkan. Jadi sekarang ni kena jawablah. Perlu dikaji. SPRM kena siasat. Dulu tak boleh lah sebab Perdana Menteri, orang berkuasa. Sekarang ni segala-galanya perlu dibuka. Kita nak tengok apa jadi dengan wang sejumlah 600 bilion. Benarkah benda itu wujud ataupun hanya sekadar mainan persepsi. Tetapi beliau telah pun mengumumkan melalui kaca TV. Sewaktu negara diumumkan berada dalam keadaan darurat. Ini yang kita nak tahu. Bersatu masa PRU 13 kursi boleh pula kau senyap, bukan 30 kursi remit. Jangan kita bergaduh. Kalau nak katakan dulu saya dah tak bersetuju dengan parti PBM yang saya katakan menyanggah prinsip demokrasi. Mereka parti yang kecil. Sepatutnya waktu itu lagi dah. Sepatutnya waktu itu keadilan dah tubuh kerajaan dah. Mereka lah sepatutnya yang mendominasikan. Dan sebaik saja Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi keampunan oleh Duli Yang Mahmudah Tuan Agong. Sewajarnya diserahkan jawatan kepada beliau. Itu hak Parti Keadilan. Saya bercakap soal prinsip saja. Kita jangan kita ikut kata hati. UMNO mesti pegang jawatan itu. UMNO kita kalah. Datuk Seri Zahid perbetulkanlah balik. Dan paling Saudara Syamzal ada scheme of thing. Itu korupsi pun kena disiasat. Scheme of thing Tan Sri Muhyiddin perlu disiasat. Sebab itu saya rasa mungkin beliau berhabis-habisan berusaha untuk tidak mengizinkan supaya pembentukan kerajaan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya yakin begitu. Bagi mereka yang menyeleweng, ya Syirik Syahrini, mereka yang menyeleweng perlu didakwa. Dan kita nak tengoklah berapa ramai kluster mahkamah kali ini. Dulu kamu tuduh orang UMNO saja kluster mahkamah. Dan kali ini berderit. Saya yakin berderit secara banyak kes-kes yang akan dibawa. Dan kita minta supaya Suruhanjaya pencegahan rasuah melaksanakan tata loka, tata kepimpinan yang benar. Kita tak marah. Anda siasat siapa saja. Presiden kami telah disiasat. Telah dibawa ke muka pengadilan. Dan kita dengarlah apa pula keadilan akan diberi.
Kita tak mahu pula bagaimana berlaku apabila mantan Presiden Datuk Seri Najib yang dilihat bahawa banyak kepincangan. Ini keadaan, ini juga perlu diperbetulkan. Sebab kita tak mahu lagi. Cukup-cukuplah rakyat mempunyai persepsi yang terlalu buruk pada pimpinan negara. Sekarang ini masa untuk bergerak. Saya terima kasih kepada PAS. Saya kata yang baik kita kata baik. Yang buruk kita kata buruk. Jangan kita bercakap tak betul. Saya melihat bahawa PAS telah membuat kenyataan melalui Setiausaha Agungnya. Kerana setelah membuat pertimbangan dari pelbagai sudut serta meneliti pendapat umum, maka PAS berpendirian tidak akan menyertai kerajaan persekutuan yang diterajui oleh Perikatan Harapan. Dan tapi yang marah soalannya dia kata DAP, kenapa begitu? Bagaimana dengan amanah? Tak bolehlah singular masih lagi nak menyinggung. Sepatutnya bagi tahulah bahawa PAS berpendirian tidak akan menyertai kerajaan persekutuan yang diterajui dipimpin oleh Dr. Anwar Ibrahim. Sudahlah. Kenapa kata Pakatan Harapan dan DAP? Sebab dalam itu ada juga amanah. Ini kadang-kadang tak ikhlas. Bagaimana tak apalah. Mereka mengakui bahawa demi menghormati kepercayaan dan mandat majoriti rakyat. Situ sebenarnya. Majoriti rakyat telah memutuskan Pakatan Harapan dapat 83 kursi. Dan anda dalam kumpulan Perikatan Nasional 73. Hormatilah keputusan rakyat. Jadi katanya PAS akan berperanan sebagai pembangkang yang konstruktif. Kita tunggu. Kita tengok. Tapi macam mana Saudara Mak Izzuan Razali? Juga saya setuju. Perlu disiasat semua ketua-ketua bahagian UMNO. Perlu disiasat. Kalau mereka ada menyeleweng, kalau mereka mendapat kontrak ruling terus, ini perlu disiasat. Saya bersetuju. Sebab saya macam saya katakan saudara, yang berhempas pulas ahli peringkat akar umbi, yang menarikkan bendera, yang jatuh tergolek dok naik tangga ataupun panjat pokok, mereka ni tak ada apa-apa pun. Ikhlas berjuang. Tapi yang kaya raya, yang senang lenang, ketua-ketua bahagian walot ni, bila dah tak ada jawatan sekarang ni, mula letakkan ke kesalahan pada Datuk Zahid. Dan mereka marah kerana tak terpilih sebagai calon. Dan mereka mempunyai dendam. Sedangkan muka baru pun rakyat tolak, apatah lagi kalau mereka yang bertanding. Saya bagi tahu terus terang ini saudara. Rakyat dah muak dengan UMNO. Sebab itu dalam saat begini UMNO perlu melakukan pembaharuan. Saya bersetuju. Datuk Seri Zahid pun dah bersetuju. Telah pun laksanakan. Saudara Firdauski Ishak takutlah tu. Ya, mereka takut, itu soal mereka. Tiap-tiap tangan yang mencincang, maka bahulah yang akan memikul. Jangan salahkan orang. Masa sedap, senang lenang, anda lupakan rakyat. Sekarang ini, anda pikullah sendiri. Berbarislah. Apa salahnya pakai baju kuning SPRM kalau anda didapati terlibat? Kedudukan sekarang ni masih lagi satu-satu Johor Darul Takzim dan Selangor. Saudara. Cahaya Azharia, semua parti saya katakan baik. PAS tetap terbaik, okey, tak ada masalah. Tapi kalau kata terbaik begitu macam mana? Tular dalam media sosial. Boleh pula angkat sumpah. Bahawa Waqf Ali atas nama Tuhan akan mengundi PAS, pernah bagi duit. Itu itulah di media sosial. Nak kata terbaik macam mana? Bagi saya sekarang ni bukan masa. Sekarang ni masa untuk bekerja. Saudara Iwan, tak kiralah mana parti. Kalau salah, tetap salah. Kalau ada songlap, maka perlu disiasat. Saya menuntut Datuk Seri Anwar Ibrahim agar melaksanakan apa yang anda janji. Sebab anda mahu menangani ini kerajaan derita rakyat. Baik undi pun tak ada duit minyak. Koyak. So Mak Misa dia kata balik undi pun tak ada duit minyak. Koyak. Nak buat macam mana? Dulu UMNO ada duit. Mereka banyak duit bolehlah bagi. Kita tak ada duit. Sebab itu kita nak minta disiasat. Bagaimana ada parti-parti politik yang begitu mewah nampaknya. Banyak wang. Dari mana mereka dapat wang itu? Ini juga perlu disiasat. Saudara Farid Hassan, dia kata saya yakin isu AG dan mahkamah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak masuk campur. Betul. Tak ada masalah. Cuma yang kita tuntut agar keadilan itu dilaksanakan.
perlu diadakan judicial review. Kalau dilihat kehakiman tak betul, itu saja. Dan saudara Ahmad Zahari, betul, saya setuju. Kalau Dr. Zahid salah, dia masuklah ke dalam. Itu saja. Tapi kalau tak bersalah, jangan kita meneruskan mengatakan dia salah. Itu kita mesti berpegang saudara pada prinsip bahawa no one is guilty unless proven by the court. Saya minta lah teman-teman, cerahkan minda. Jangan kita berpihak. Jangan kita meletakkan keputusan mengikut kata hati. Dan jangan pula kita letakkan keputusan itu mengikut amarah kita. Sebab itu saya tengok sekarang ni ada usaha-usaha. Sekarang ni mau usaha-usaha nak menjatuhkan Datuk Seri Zahid Hamidi. Walaupun Datuk Seri Ismail Sabri menafikan. Dia kata jumpa-jumpa. Dia kata sekarang ni orang dah gila dah. Ada pula langkah Tropicana apa semua. Tetapi orang kata kalau tak sungguh, orang tak kata. Kalau tak sungguh, tak melata. Kalau tak sungguh, orang tak kata. Jadi, hentikanlah sebarang usaha. Hentikanlah komen. Hadapi sekarang ini, anda sebagai ahli parlimen BRA. Anggap sikap anda sebagai ahli parlimen BRA. Anda sebagai naib presiden UMNO. Buatlah koreksi untuk kebaikan UMNO. Rasa nak lawan, 3-4 bulan lagi, lawan. Cuma kita mengharapkan jangan lagi UMNO mengamalkan politik wang. Ya, saudara Mak Faizal, terowong gaib pun kena siasat. Betul. Xavier pun, saya rasa Xavier pasti kena siasat. Ramai, bukan hanya UMNO. Apa yang ada dalam Perikatan Nasional pun kena. PPBM pun kena. Dalam PAS pun, kalau ada kemungkinan, Tomis pun kena siasat. Sebab itu saya katakan kali ini, berderit di mahkamah saya. Letihlah wartawan untuk melaporkan. Saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim mengutarakan. Cuma dalam keadaan ini, saudara Ribanggi nak suruh lepaskan Najib ke? Tidak. Tidak sama sekali. Kita nak tengok keadilan ditentukan. Itu saja. Sebabnya kita merasakan keadilan tidak ditegakkan. Itu tak lebih daripada itu, saudara. Dan saya melihat, saudara, dalam suasana begini, pertama sekali kita lapangkan dada. Mungkin petang besok, mungkin saya dikabarkan sudah ada pun calon-calon untuk menjadi menteri yang akan dibentuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya? Dan pembentukan kabinet kali ini biarlah bukan berdasarkan kepada parti saja. Bukan kerana parti ini menyokong, maka mesti orang parti ini dapat. Tak. Kalau dia benar-benar berkemampuan, yang ada wibawanya. So, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri akan melihat. Mungkin kita buat dalam tempoh 5 bulan. Percubaan. Orang ni jadi Menteri Kewangan, dia ni jadi Menteri Ekonomi. Yang paling penting bagi saya, macam saya katakan tadi, pertama-tama adalah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Sebab rakyat dah terlalu banyak, terlalu lama menderita dengan kos kenaikan bahan makanan dan sebagainya. Yang kedua, Menteri Dalam Negeri. Ini penting. Keselamatan negara perlu dipertahankan, dijaga. Mana-mana yang datang masuk ke negara kita ini yang masih tidak pulang-pulang lagi, maka perlu dikejar. Jabatan Immigration perlu melaksanakan tugas tanggungjawab. Kita tidak mahu orang yang tak menentu masih berada dalam negara kita ini. Kalau kaki tangan Immigration ada yang terlibat dalam rasuah, mereka juga perlu disiasat. Kaki tangan kerajaan, bukan nak balas dendam. Itu bahagian Immigration. Kemudian kita nak juga Menteri Pertahanan. Mesti orang yang benar-benar amanah. Supaya setiap pembelian senjata tidak boleh diberitahu pada orang ramai. Ya, saudara, JDT mendahului 2-1. JDT, Johor Darul Takzim, skor 2-1. Selangor 1, Johor Darul Takzim 2. Ya, saudara. Dan kita mengharapkan Kementerian Ekonomi. Ini penting. Serta Kementerian Kewangan. Harus dikaji semula segala bantuan-bantuan. Bajet yang kita dah bentang tu, kalau tak menasabah, diperbaiki. Ini yang paling penting, saudara. Jadi, saudara Ranggi, kalau Zahid Hamidi jadi TPM, saya apa yang dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita sokong. Bukan kita menyokong secara peribadi, saudara. Tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memikirkan banyak aspek. Dari segi aspek politiknya, dari kestabilannya. Sebab saya katakan, kalau UMNO tidak stabil, Pakatan Harapan juga tidak stabil.
kerajaan juga tidak stabil. Ini yang paling penting. Jadi cara yang terbaik, Datuk Seri Zahid dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dan beliau akan mengemudi UMNO sebaik mungkin. Orang UMNO ni kalau Datuk Zahid dah ada jawatan, barulah mereka pandang. Selama hari ni mereka tak pandang. Kerana Datuk Zahid tak pegang apa-apa jawatan. Masa Tan Sri Muhyiddin dulu, dia diseret ke mahkamah dan beliau tidak mengambil apa-apa jawatan. Datuk Ismail Sabri jadi Timbalan Perdana Menteri. Itu yang jadi masalahnya. Semua orang berkerumun Datuk Ismail Sabri. Bos lawan jadi presiden. Kerana pegang jawatan Timbalan Perdana Menteri. Bagaimana sekarang? Saya yakin kalau dulu ada 500-600 orang ikut dia, sekarang ni tinggal 5-6 orang ajalah. Sam Adnan, adakah rasa RM10 akan buat lagi kes lama? Apakah Perdana Menteri ke-10 akan buat lagi kes lama? Kes yang mana, saudara? Kes yang mana? Itu kena tunjuk. Cuma saya harap janganlah kita bercakap soal peribadi. Saya dah katakan tadi, yang sudah. Saudara, tengok bola ke? Saya tak tengok bola, tapi saya perhati juga apa yang ada di depan mata saya ini, keputusannya. Jadi saudara, saya harapkan besok masa hari cuti umum hari Ahad, sama kita tunggu pembentukan kabinet yang akan diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita mengharapkan beliau benar-benar dapat menangani derita rakyat. Selamat menonton bola Johor Darul Takzim saat ini 2, Selangor 1. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.